Wilayah 7 Oktober 2021, saya Tun Julia Muhammad Tahir antara tumpuan utama hari ini. Lebuhraya Central Spine Road telah mula digunakan orang ramai sejak April lalu. Pekebun kecil Risda bakal terima bantuan musim tengkujuh RM600. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah akan turut berlintas langsung ke Sarawak, Sabah dan Terengganu. Antara fokus pengambilan tanah oleh Kerajaan Negeri Sarawak, penduduk terlibat akan terima pampasan dan Terengganu peruntukkan RM1.5 juta sebagai persediaan menghadapi banjir. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Projek Lebuhraya Central Spine Road CSR sepanjang 306 km menghubungkan Kuala Kerai Kelantan dan Bentong Pahang dijangka siap sepenuhnya pada 2026. Jangkaan itu lewat setahun berbanding jadual asal yang direkodkan sepatutnya siap pada 2025. Ia susulan krisis COVID-19 yang melanda negara. Bagaimanapun, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata lanjutan tempoh setahun bagi menyiapkan projek itu tidak membabitkan sebarang peningkatan kos. Memang ada sebahagiannya yang terjejas, tapi alhamdulillah kita dapat siapkan projek ini. Misal katanya ada kelewatan sedikit, ada beberapa isu bukan saja sebabkan pandemik COVID, tapi juga ada isu utility dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya kira kebanyakan projek sekarang ini dapat momentum untuk bergerak balik secara full swing tu, boleh katakan sedang rancak berjalan lah. Projek bernilai RM631.9 juta yang mula dibina pada 2015 itu siap pada April lalu dan telah digunakan oleh orang ramai. Sebanyak RM7.3 bilion diperuntukkan bagi keseluruhan projek CSR melibatkan 6 pakej pembinaan. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi berkata pembukaan jajaran baharu bagi subsektor CSR dapat menjimatkan kos dan masa perjalanan selain mengurangkan kesesakan terutama pada musim perayaan dan waktu puncak bagi pengguna dari sekitar Pekan Mempaga ke Bandar Bentong. Contoh daripada Kelantan, mereka senang untuk balik ke Kelantan berbanding dengan sebelum ni ya. Kerana mereka ni balik biasanya, lazimnya semasa musim perayaan, Hari Raya Haji, Raya Puasa, dan masa itulah yang berlaku kesesakan lalu lintas. Jadi saya percaya dengan adanya pembukaan hari ini, Lebuhraya kita hari ini, saya percaya ini boleh menjimatkan flow trafik tu berbanding dengan dulu. Tambahnya, ia juga memberi manfaat kepada masyarakat luar yang melalui lebuhraya berkenaan untuk pulang ke kampung, sama ada di Pahang atau ke Kelantan. Semua pusat internet desa dan pusat internet komuniti akan ditransformasi menjadi pusat digital ekonomi keluarga Malaysia. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata program itu akan digerakkan oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. MDEC telah ditugaskan untuk menggerakkan program-program penggalakan terhadap penguasaan fintech, e-dagang dan masuk aplikasi lain yang bersama dengannya melalui program-program yang berterusan dan tersusun selain daripada kita menambah jumlah pusat digital ekonomi di seluruh negara. Jadi usaha-usaha ini akan terus dipertingkatkan bagi memastikan anak-anak muda kita menguasai bidang ini.
Tan Sri Anwar Musa turut memaklumkan pelaksanaan program jalinan digital negara jendela bagi memastikan 98% daripada kawasan berpenduduk mendapat liputan 4G. Tambah beliau, kementeriannya juga sedang melihat semua keberkesanan program kempen e-dagang untuk perusahaan kecil, sederhana dan mikro PKSM yang telah memberi manfaat kepada 204,262 peserta. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin memaklumkan peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sabah meningkat kepada 83.13% pada suku kedua tahun ini berbanding 73.41% sebelum pelaksanaan Pelan Jendela pada suku kedua 2020. Setakat Ogos lalu, sebanyak 51 menara baru dengan teknologi 4G telah siap dilaksanakan di negeri Sabah. Daripada 3,500 stesen pemancar sedia ada, 2,041 stesen pemancar telah siap dinaik taraf dan 81,268 premis telah siap dengan sambungan gentian optik dalam usaha menyediakan capaian jalur lebar talian tetap berkelajuan tinggi. Manakala di kawasan pendalaman Sabah turut diberi keutamaan melalui penyediaan perkhidmatan jalur lebar menggunakan teknologi satelit. Bagi tujuan ini, sebanyak 138 lokasi telah dikenal pasti bagi memastikan ianya dapat memberikan liputan jalur lebar di kawasan sukar diakses dengan teknologi gentian optik dan mudah alih. Inisiatif ini adalah dalam proses pelaksanaan dan dijangka akan siap secara berperingkat mulai November 2021 sehingga awal tahun 2022. Baik, berita gembira buat pekebun kecil di bawah pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda. Bantuan musim tengkujuh RM600 akan disalurkan dalam dua peringkat, iaitu pada November dan Disember ini. Pengerusinya Datuk Salim Sharif berkata pembayaran RM300 akan dibuat pada November dan baki sebanyak RM300 lagi pada bulan berikutnya yang melibatkan seramai 232,319 penerima. Sehubungan itu, pekebun kecil yang masih belum mengemas kini maklumat atau permohonan baru disaran segera berbuat demikian sebelum 15 November ini. Sebenarnya dia kalau tak ada sistem online, dia boleh hadir ke pejabat Risda sendiri di kawasan daerah-daerah, berjumpa dengan PRD, pegawai Risda daerah, dia boleh menguat secara manual. Kita tahu kawasan-kawasan tertentu tidak mempunyai pencapaian internet, jalur lebar dan sebagainya, ia tidak membagi masalah kepada pekebun kecil tersebut. Kerana sebelum ini kita punya sistem pembajaan pun, mereka selalu hadir dan menerima bantuan baja dan sebelum apa juga bantuan benih dan sebagainya, tidak ada isu. Tapi kita mahu supaya sistem ini kita percepatkan. Penerima yang menghadapi masalah untuk mengemaskini maklumat mereka secara dalam talian boleh hadir ke pejabat daerah Risda yang terdekat. Baik, sebelum ke berita selanjutnya, kita ke Map Malaysia untuk laporan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Atikah Maziah Mota. Silakan Atikah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Paparan imej syaratan angin semasa menunjukkan angin kini bertiup kencang dengan kelajuan boleh mencecah sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak ketika ini boleh mencapai sehingga 4.5 meter, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan. Selain turut dicerap, angin turut bertiup kencang melibatkan kawasan perairan Phuket ketika ini. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 13 Oktober ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan termasuklah bot-bot kecil.
Baik, seterusnya merujuk pada paparan imej kamera radar semasa pula, diperhatikan keadaan hujan lebat dan debut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan negeri Terengganu dan juga Pahang serta sedikit melibatkan negeri Johor, di mana keadaan cuaca lembap ini dijangka akan bergerak ke arah timur sebelum ianya beransur reda menjelang malam nanti. Selain itu, turut dicerap keadaan hujan lebat masih lagi berterusan berlaku melibatkan negeri Perlis dan juga Kedah ketika ini, di mana keadaan hujan lebat ini dijangka masih lagi boleh berterusan berlaku untuk sepanjang hari ini. Amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang juga masih lagi dikekalkan, yang mana bagi kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini, ianya masih lagi dijangka boleh berterusan untuk sepanjang hari ini. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, buat masa ini tiada hujan dicerap di hampir kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri tersebut, kecuali melibatkan bahagian Sandakan, mana keadaan hujan lebat ketika ini sedang berlaku walau bagaimanapun ianya dijangka akan beransur reda menjelang malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fasa seterusnya adalah tertumpu untuk memberi lebih nilai kepada pemegang saham dan para pelanggan kami. Fasa seterusnya adalah tertumpu untuk memberi lebih nilai kepada pemegang saham dan para pelanggan kami. Kita beralih ke lintas langsung dari Bumi Kenyalang. Antara tumpuan hari ini, pengambilan tanah oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan projek bukan dibuat secara percuma selain perkembangan insiden Bot Karam. Langsung bersama Buma. Teruskan Buma. Ya, terima kasih Tun Julia. Pengambilan tanah oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan projek bukan dibuat secara percuma, namun ia diambil berdasarkan peruntukan sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amara Awang Tengah Ali Hassan berkata, semua pengambilan tanah akan dibayar pampasan berpandukan penilaian dari Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Jelasnya, kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk menyediakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan dengan pengambilan tanah oleh kerajaan, sama ada tanah mempunyai hak milik atau tanah hak adat Bumi Putera Sarawak, NCR, ia pasti akan memberi nikmat dan faedah secara langsung kepada rakyat. Ujarnya lagi, kadar pampasan bagi pengambilan tanah lazimnya dinilai berdasarkan keluasan tanaman, struktur binaan dan saiz tanah mengikut nilai semasa.
Beliau menyatakan demikian dalam teks ucapannya yang dibaca oleh Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Datuk Muhammad Narudin Majais yang mewakili pada majlis penyerahan cek pampasan bagi projek matang High Level Reservoir and Associate Pipelines di Kuching hari ini. Pada majlis itu, Datuk Narudin turut menyampaikan 32 cek pampasan tanah berjumlah 24.6 juta ringgit kepada 24 penerima. Sesi raptai bagi Majlis Istiadat Rasmi bersempena sambutan perayaan Hari Lahir ke-85 tahun yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berjalan lancar di dataran bangunan Dewan Undangan Negeri di Petrajaya Kuching pagi tadi. Menurut kenyataan media Unit Komunikasi Awam Sarawak, antara tarikan utama pada majlis tersebut yang akan berlangsung pada Sabtu ini ialah pembarisan kawalan kehormat utama oleh pasukan Angkatan Tentera Malaysia serta pancaragam polis diraja Malaysia, tembakan meriam istiadat di kawasan tebingan Sungai Sarawak dan juga pertunjukan terbang lalu oleh Tentera Udara Diraja Malaysia. Pada majlis berkenaan nanti, ia turut dimeriahkan dengan persembahan khas Nada Persona Sarawak yang melambangkan budaya pelbagai kaum di negeri ini. Menurut kenyataan tersebut, sambutan pada tahun ini akan diadakan pada skala kecil serta pematuhan penuh kepada prosedur operasi standard yang sedia ada. Ekoran Sarawak berada dalam fasa 3 Pelan Pemulihan Negara. Baik saudara, operasi mencari dan menyelamat cari lamat sebuah bot bersama 5 pemancing yang hilang sejak 3 Oktober lepas di antara perairan Pulau Satang dan Santubong diteruskan hari ini dengan keadaan pencarian semasa pusat operasi akan berpindah ke jeti Jabatan Perikanan di Santubong mulai esok. Baik, untuk perkembangan semasa kita terus bersama wartawan Firdaus Arasi Idris. Silakan. Terima kasih Buma di studio Kuching. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kelima untuk 5 pemancing yang masih hilang. Dan untuk makluman semasa, sehingga pukul 4 petang tadi, para SAR masih belum memenuhi sebarang petunjuk baharu. Dan dengan itu, Pangkalan Harapan SAR akan dipindahkan ke Jabatan Perikanan Laut di Sarawak esok. Dan untuk makluman semasa, Pangkalan Harapan akan dipindah ke jeti Perikanan Laut esok. Dan untuk pencarian hari ini, kapal maritim Sri Aman masih lagi berada di kawasan pencarian iaitu 30 batu nautika di barat laut Tanjung Sipang, iaitu lokasi pelampung ataupun buoy yang ditemui pada hari pertama operasi SAR. Dan tinjauan udara hari ini merupakan fokus utama untuk pencarian yang melibatkan unit udara dari PDRM dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat yang merangkui ke kawasan Besi Buruk, Karang Berumput dan Tukun Bas yang mengambil masa sehingga 2 jam penerbangan dan telah diselesaikan namun tidak juga menemui sebarang petunjuk baru. Dan turut berada di kawasan carian adalah kapal PA-1 PDRM bagi tinjauan dan SAR di kawasan perairan. Manakala 4 buah bot bomba juga telah dilaporkan selesai membuat pencarian dari Tanjung Sipang, perairan Santubong dan Telaga Air. Bagi lokasi Sungai Trombol telah dibuat rondaan oleh Pasukan Jabatan Perairan Laut Sarawak JPLS, dan bot tengiri milik Sarawak Coast Guard juga dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Karang Berumput, manakala bot pemancing awam turut membuat SAR bersama iaitu di kawasan Tukun Bas di mana lokasi kapal pemancing tersebut sepatutnya berada, dan akan turun ke bawah menuju ke Tanjung Sipang. Dan keluasan carian hari ini telah merangkumi 526 batu nautika melibatkan sektor kedua. Meskipun semalam 2 sektor dicari melibatkan 2 insiden, namun kini melibatkan hanya sebuah bot, namun kekuatan anggota masih tinggi seperti 2 operasi sebelum ini, iaitu melibatkan 110 anggota, 11 buah bot dan 2 unit udara dari PDRM dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Manakala angin semasa di tempat kejadian kurang baik, iaitu dengan kelajuan angin sehingga 30 km sejam dan ombak setinggi 3.5 km sejam.
Dan sebentar tadi sebelum pukul 5 kita sempat melakukan ronda terakhir daripada pasukan udara PDRM untuk membuat tinjauan terakhir di kawasan di perairan pencarian. Dan kebanyakan daripada bot penyelamat juga telah pun berpindah ke telaga air di mana pusat operasi baru yang akan beroperasi esok. Dan itu saja yang boleh saya kongsikan dari telaga air untuk SAR yang memasuki hari kelima ini. Kembali ke Sama Buma di Kuching. Terima kasih Firdaus atas laporan anda. Baik saudara, kita ke berita seterusnya. Seramai 15 orang pemuda tempatan di Belaga ditauliahkan sebagai pegawai bomba dan bantuan oleh Balai Bomba dan Penyelamat BBP Belaga semalam selepas mereka berjaya menamatkan 100 jam latihan asas kebombaan yang bermula pada 26 September lepas di balai berkenaan. Bercakap kepada media selepas Majlis Pentauliahan Pegawai Bomba Bantuan Siri 2 2021, Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Sarawak, Penguasa Kanan Bomba 1, Henry Ardi Mansyah menjelaskan, pemilihan anak tempatan bagi jawatan itu adalah bagi memudahkan sebarang urusan jabatan di daerah tersebut. Kita melihat apabila kita lantik pemuda-pemuda tempatan ini, selama 15 orang ini, kita juga mengharapkan mereka juga merupakan ejen kepada jabatan dalam memberi kesedaran di kalangan orang kampung, di kalangan ahli keluarga bagaimana mencegah kebakaran itu sendiri. Jadi, dengan harapan apabila mereka juga mendapat ilmu ini, disampaikan kepada ahli-ahli keluarga berdekatan, jiran-jiran terdekat, maka masyarakat sekitar kampung juga mendapat manfaat daripada latihan yang kita adakan ini. Dalam teks ucapan Pengarah Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Khairuddin Rahman yang dibacakan oleh Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Henry menjelaskan, walaupun bukan berjawatan tetap namun mereka dipilih melalui proses temuduga serta melepasi syarat-syarat yang ditetapkan. Justru beliau mengingatkan supaya mereka dapat mengalas tanggungjawab dengan beramanah dan berdisiplin semasa bertugas. BBP Belaga kini mempunyai seorang ketua balai dan 9 anggota bomba tetap serta 15 orang lagi pegawai bomba bantuan. Ia sekaligus menamatkan penantian penduduk yang menanti selama 30 tahun bagi pembinaan sebuah balai di daerah itu. Baik, dalam perkembangan sama, 15 anak tempatan Belaga yang ditauliahkan sebagai pegawai bomba bantuan di BBP Belaga semalam rata-rata menyatakan rasa syukur dan gembira kerana ditawarkan untuk berkhidmat di jabatan tersebut, apatah lagi dapat menyumbang bakti di daerah mereka sendiri. Ditemui selepas majlis pentauliahan mereka, Anderson Aging, seorang pemuda berbangsa Kayan dari Long Kebuho Naha Jaleh, mendapatkan ilmu asas kebombaan melalui siri latihan selama 10 hari yang dianjurkan oleh JBPM di BBP Belaga. Aktiviti tentang kebombaan, cara-cara pemadaman, kebakaran dan juga mencari dan menyelamat bangsa. Banyak belajar tentang kesabaran dari segi fizikal dengan mental lah. Anderson turut dianugerahkan pelatih praktikal terbaik dalam sesi latihan asas kebombaan tersebut. Manakala bagi pemuda lahanan dari Long Semuang iaitu Lawrence Lawai dianugerahkan sebagai pelatih teori terbaik. Happy jugalah, ada rasa gembira, syukur sebab ditempatkan di sinilah, Belaga tempat sendiri. Sementara itu, seorang lagi pemuda kacukan Iban Kayan berasal dari Umar Bawang Sungai Asap dianugerahkan pelatih terbaik keseluruhan. Saya rasa macam terkejutlah dapat anugerah tu dan sangat banggalah dengan diri dapat capai benda yang sangat baik. Sebagai sebuah daerah yang jauh dari kemudahan kebombaan, pemilihan pegawai bomba bantuan daripada kalangan anak tempatan dilihat memenuhi aspirasi masyarakat setempat sekaligus mengiktiraf keupayaan anak-anak tempatan. Saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan dari Sarawak. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Masa seterusnya adalah tertumpu untuk memberi lebih nilai kepada pemegang saham dan para pelanggan kami. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti.
Fasa seterusnya adalah tertumpu untuk memberi lebih nilai kepada pemegang saham dan para pelanggan kami. Penggunaan kumbang Salvinia dijangka dapat membersihkan kawasan perairan yang tercemar akibat serangan kiambang Salvinia molesta di Sabah. Dari negeri di bawah bayu, kita bersama dengan Rita Olesius Malik. Silakan, Rita. Benar, Tun Julia. Badan air yang banyak tercemar akibat serangan kiambang Salvinia molesta di Sabah dijangka dapat dibersihkan dengan menggunakan kumbang Salvinia. Rumpai akuatik berasal dari Brazil itu tumbuh di permukaan air, membahayakan biodiversiti serta pelbagai spesies air tawar termasuk ikan dan tumbuhan akuatik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sekurang-kurangnya 200 badan air seperti kolam ikan, sawah, tasik, sungai, parit dan tadahan air di Sabah telah dicemari kiambang tersebut. Katanya keadaan serius itu perlu ditangani segera untuk menghentikan penyebaran kiambang tersebut, khususnya di Kinabatangan, Sandakan, Lahadatu, Tawau, Semporna, Beaufort, Kuala Penyu, Papar, Kota Kinabalu, Pinampang, Kota Marudu, Kota Belud, Kudat, Tongot dan Tuaran. Usaha seperti ini sememangnya wajar diperluaskan bagi memastikan perebakan kiambang Salvinia molesta ini ditangani secara holistik. Saya ingin menyeru seluruh masyarakat di Sabah sama-sama menyertai perjuangan mengawal perebakan kiambang ini bagi memastikan badan air dan alam sekitar terus terpelihara. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika melancarkan program pelepasan kumbang Salvinia ke daerah-daerah di Sabah untuk kawalan kiambang Salvinia molesta yang diadakan secara maya. Ketua Menteri juga mengingatkan orang ramai tidak sewenang-wenangnya membawa, menjual atau menyebarkan apa-apa jenis tanaman, haiwan atau mikroorganisma dari luar negeri atau luar negara tanpa melalui prosedur kuarantin yang dikuatkuasa di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan-Peraturan Kuarantin 1981. 2 jalan masih ditutup pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sabah kerana didapati tidak selamat digunakan susulan insiden bencana alam September lalu. Jalan tersebut di kilometer 52.35 Jalan Tambunan Kota Kinabalu berhampiran air terjun Masakop dan di kilometer 3.85 Jalan Kiau Kota Belud. Jalan di kilometer 52.35 Jalan Tambunan Kota Kinabalu mengalami runtuhan cerun pada 19 September, manakala jalan di kilometer 3.85 Jalan Kiau Kota Belud ditutup 4 Oktober lalu berikutan keadaan lereng cerun yang tidak stabil. Pengarah JKR Sabah Datuk Insinyur Ali Ahmad Hamid berkata, kedua-dua jalan ini masih dalam proses baik pulih. Menurutnya, bagi jalan di kilometer 52.35 Jalan Tambunan Kota Kinabalu, satu laluan dijangka dibuka kepada pengguna mulai 10 Oktober ini sebelum dibuka sepenuhnya pada pertengahan Disember tahun ini. Sementara di Jalan Kiau Kota Belud, penutupan jalan dilanjutkan sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan kelak. Jelas beliau secara keseluruhannya, berdasarkan laporan Bilik Bencana JKR Sabah, terdapat 284 jalan tidak dapat dilalui sebelum ini akibat kesan bencana. Lokasi-lokasi yang terkesan akibat daripada banjir dan juga ribut papan sejak beberapa minggu yang lepas sebanyak 284 lokasi yang telah sukar dan tidak boleh dilalui langsung ketika itu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 251 melibatkan jalan negeri dan 31 melibatkan jalan persekutuan. Datuk Insinyur Ali Ahmad menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, penduduk kampung Kiau Kota Belud dan pengguna jalan tersebut akur dengan keputusan pihak JKR Sabah menutup jalan tersebut demi keselamatan semua pihak. Bagaimanapun, ketika ditemui RTM, mereka berharap jalan tersebut dapat dibaiki segera untuk memudahkan urusan harian mereka. Sebaik saja jalan ini ditutup, kami pun merasa kalang kabutlah atas urusan kerja seharian. Sebab
supaya untuk kami keluar masuk, kami sentiasa akur dengan sejak keputusan demi untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat sini. Jadi kami pun sabar-sabar bila mulai sini, mulai membuat kerja-kerja, kami pun sabar-sabar menunggu sampai selesai lah. Memang ini orang kampung akur. Oleh karena masalah jalan raya sekarang ini, saya nasihatkan ibu bapak agar terutama yang menggunakan kendaraan agar berhati-hatilah. Untuk kebaikan bersama, saya harap semua ibu bapak di kampung ini akan akur dengan apa juga yang akan dibuat oleh kerajaan lah. Turut meninjau jalan berkenaan, Jurutera Bahagian Pantai Barat Utara JKR Kota Belud, Insinyur Jamilah Tukang. Pelbagai pengisian menarik akan diadakan bagi mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah tahun ini. Ia termasuk pertandingan nasyid, marhaban dan berzanji dengan keutamaan penyertaan dalam kalangan generasi muda berumur 18 hingga 25 tahun. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha tersebut bagi memperkasa seni budaya Islam selain mengangkat golongan berkenaan sebagai penerus pembangunan syiar dan kesenian Islam negeri ini. Katanya sekiranya keadaan mengizinkan, persembahan secara fizikal akan diadakan melibatkan johan dan peserta terbaik pertandingan tersebut. Dan kita juga di peringkat negeri sudah menyusun program dan memohon kepada Jawatankuasa COVID negeri untuk memberikan kelonggaran mengadakan pelancaran peringkat negeri Sabah dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kita akan buat pada tahun ini di SICC. Tahun ini menghidupkan semula pertandingan nasyid peringkat negeri Sabah yang sudah lebih kurang 10 tahun tidak kita laksanakan. Beliau ditemui RTM di Kinabatangan sempena siri jelajah program WAM2K di daerah Sandakan dan Kinabatangan. Sementara itu, Datuk Muhammad Arifin meminta jawatan kuasa masjid dan pegawai tadbir agama negeri dan pegawai tadbir melibatkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS merancang serta menyusun program dan acara bersesuaian bagi mengimarahkan masjid-masjid di negeri ini menjelang sambutan Maulidur Rasul. Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang bergerak seiring dengan kerangka agenda pembangunan nasional di bawah Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 memfokuskan 3 teras utama: pertanian, perindustrian dan pelancongan. Ia bagi menangani kesan pertumbuhan ekonomi dunia dan negara yang lemah berikutan krisis kesihatan sejak awal 2020. Ikuti siri 2 laporan Pelan Pembangunan SMJ bersama wartawan Sarifah Monazrah Sarip. Sebelum bermula episod penularan pandemik COVID-19, sektor pelancongan dan perindustrian merupakan penyumbang sumber pendapatan negeri. Justru dalam Pelan SMJ, kerajaan menjadikannya agenda utama. Dalam menentukan hala tuju ini, fokus yang menjana ekonomi rakyat seperti sektor pertanian, pelancongan dan perindustrian. Ini amat penting kerana untuk kita memajukan sesebuah negeri dan juga menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, sektor-sektor ini amat penting sekali. Namun demikian, kita juga berusaha kerana kita tidak boleh tunggu sehingga pandemik ini landai. Walaupun masih berperang dengan pandemik, Pelan SMJ tetap rancak dan lebih membanggakan apabila berjaya menarik pelabur asing. Ini jurung-jurung kali kita dapat satu pelabur yang begitu besar, which is 4.2 billion daripada South Korea. This is one of the major achievement of Sabah Maju Jaya. Dan walaupun dalam masa pandemik sebenarnya ada beberapa lagi yang ingin melabur di Sabah. Bertunjangkan 5 prinsip utama, Pelan SMJ disambut baik pelbagai lapisan masyarakat. Suatu pelan pembangunan yang menggambarkan bahawa kerajaan negeri mempunyai hala tuju ekonomi. Pelan pembangunan ini adalah pelan yang mengambil kira pelbagai sektor ekonomi serta pemerkasaan infrastruktur, ada menyentuh berkenaan usaha untuk memudahkan kemasukan pelaburan asing di Sabah. Ini adalah sesuatu yang positif
dan berupaya untuk menyumbang kepada ekonomi Sabah. Saya kira inisiatif ini, inisiatif sektor utama pertanian ini tentunya dibuat dengan harapan untuk menarik lebih ramai minat petani-petani. Kita lihat di dalam pelan ini juga kerajaan telah pun menawarkan insentif bagi petani-petani yang pada masa yang sama juga akan dapat menjayakan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Setelah diberi mandat oleh rakyat, kita telah berjanji. Dan apabila kita berjanji harus ada pelan tindakan. Kami akan sinergise misi dan visi kementerian intipati kandungan Sabah Maju Jaya. Memastikan pembangunan ekonomi negeri ke arah pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Prinsip Sabah Maju Jaya yang menekankan kemakmuran bersama mampu meletakkan negeri Sabah di landasan yang tepat, makmur dan sejahtera. Justru sebagai rakyat Sabah, marilah kita berganding bahu bersama-sama kerajaan untuk menjayakan pelan pembangunan negeri Sabah, Sabah Maju Jaya 2021-2025. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu petang ini. Terima kasih keluarga Malaysia kerana membantu negara mencapai kadar vaksinasi yang tinggi. Kembali bersama Tun Jilia. Silakan. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan dari Sabah. Kita berehat seketika, terus setia bersama Berita Wilayah. Kita tidak menolak, sekaligus tidak juga kita tergesa-gesa nak mengiktiraf. Namun yang paling mustahak ialah misi kemanusiaan. Diplomasi kesihatan bukan saja soal vaksin. Ya. Juga soal kesihatan awam. Di peringkat antarabangsa kita bincang perkara-perkara yang melibatkan keseluruhan itu kerana ada masanya dia mempengaruhi negara. Kita beralih ke perkembangan di Terengganu. Kerajaan negeri buat persediaan menghadapi banjir. Langsung dari Kuala Terengganu, kita bersama-sama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Silakan. Ya, Julia. 1.5 juta ringgit diperuntuk bagi menghadapi banjir di Terengganu tahun ini. Daripada jumlah itu, RM500,000 diperuntuk kerajaan negeri untuk membeli keperluan makanan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Manakala selebihnya disalurkan kerajaan pusat. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Maizura Ngah Abdul Manan, 580 PPS di negeri ini sudah dikenal pasti. Ia boleh menampung sehingga 600 penduduk terjejas. Satu depoh penyimpanan barangan keperluan turut disediakan di samping 17 depoh mini. 149 pangkalan hadapan turut dikenal pasti sebagai persiapan menghadapi musim banjir yang dijangka berlaku awal November ini. Sebagai mematuhi SOP pandemik COVID-19, kita berkemungkinan menyediakan makanan di pusat-pusat pemindahan, membekal makanan secara bermasak kalau didapati keadaan yang tidak mengizinkan untuk mengadakan aktiviti memasak untuk masa-masa bencana. Jadi kita akan membekalkan makanan dalam bentuk makanan bermasaklah pack food kepada masa-masa bencana. Sementara itu, penghantaran barangan keperluan ke penempatan sukar diakses seperti pulau dan hulu Dungun dijangka dilaksanakan minggu depan. Pembinaan sebuah pusat rehabilitasi Zon Pantai Timur dicadang bagi memberi kemudahan kepada pencarum perkeso di ketiga-tiga negeri. Perkara itu masih di peringkat perbincangan antara Perkeso Terengganu dengan kerajaan negeri. Pengarahnya Farihah Cik Hussein berkata pembinaan pusat rawatan itu boleh memberi manfaat kepada pencarum yang memerlukan terapi perubatan dan pemulihan secara berterusan. Ia dijangka akan dibina di utara Terengganu. Percaya dengan adanya pusat rehab Perkeso Pantai Timur ini, dia yang saya difahamkan insya-Allah bertaraf dunia dan akan memberi manfaat kepada bukan sahaja rakyat negeri Terengganu, tetapi apabila kita kata Zon Timur, dia mungkin juga akan memberi manfaat kepada rakyat di negeri Kelantan dan juga Pahang
sebab dia adalah zon timur dan ia macam di negeri Terengganu ini adalah satu center. Rakyat negeri Kelantan boleh dapat, rakyat negeri Pahang pun boleh dapat sebab kami di tengah. Ketika ini, Pusat Rehabilitasi Negeri diaktifkan bersebelahan Hotel Permai Batu Buruk sejak tahun lalu. Ia dilengkapi peralatan tercanggih di Asia Tenggara iaitu teknologi robotik bernilai RM3 juta. Untuk permulaan, 10 kaki tangan perkeso ditempatkan di pusat rawatan itu. Menerusinya, pencarum bukan sahaja mendapat pampasan akibat kemalangan di tempat kerja, malah disediakan penginapan dan makanan sepanjang proses pemulihan di pusat rehabilitasi itu. Industri pelancongan antara sektor terjejas teruk sejak pandemik COVID-19 melanda. Malah ramai pemain industri itu terpaksa gulung tikar susulan sektor tersebut ditutup sepanjang tempoh berkenaan. Antara yang terjejas adalah pemandu pelancong. Setiausaha Persatuan Pemandu Pelancong Alam Semula Jadi Terengganu Tenaga, Muhammad Khairul Abu Bakar berkata, kira-kira 20% daripada 70 ahlinya mengambil keputusan menukar kerjaya mereka. Bagaimanapun, pemain industri menarik nafas lega apabila sektor pelancongan dijangka kembali rancak sebaik rentas negeri dibenarkan tidak lama lagi. Pelancong yang berkunjung ke mana-mana tempat, terutamanya Terengganu, sama ada bandar ataupun alam semula jadi, gunalah khidmat pemandu pelancong. Sebab pengalaman melancong dengan pemandu pelancong yang berlesen ni memang lain daripada kita melancong sendiri. Memang kita akan dapat satu pengalaman yang baru, kita akan dapat input yang sebelum ni memang kita tak tahu dan kita tak akan dapat kalau kita bergerak secara bersendiri. Beliau turut menyarankan pihak berkuasa agar mengambil tindakan ke atas pemandu pelancong tidak berlesen. Jelasnya, pemandu pelancong alam semula jadi berlesen misalnya merupakan individu terlatih dengan pelbagai kemahiran. Mereka mahir dalam penyaluran maklumat dan pengendalian kes kecemasan. Lazimnya hikmat mereka menjadi pilihan pelancong luar negara ke Tasik Kenyir dan pelbagai aktiviti pendakian di Terengganu. Paparan itu mengakhiri perkembangan dari Terengganu. Kembali bersama-sama Julia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rashidi. Seterusnya, susulan penemuan mayat seorang wanita dipercayai warga negara Thailand di dalam longkang berhampiran ladang kelapa sawit di Jalan Kuala Berang dekat Gua Musang petang kemarin. Pihak polis sedang menunggu laporan patologi. Berikutan terdapat kesan kecederaan pada badan mangsa. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafian Mahmad berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Mangsa yang juga ibu tunggal berusia 44 tahun berniaga berdekatan lokasi kejadian. Bagaimanapun, hasil siasatan mendapati tiada barang berharga mangsa yang hilang. Cuma secara fizikalnya ada sedikit kecederaan di badan dan siasatan awal juga kita dapati bahawa ada kesan sedikit di tempat kejadian, iaitu tempat dia berniaga tu. Itu sebab kita pihak polis classified di bawah Seksyen 302. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian digesa tampil membantu siasatan. Hospital Kerajaan di Johor menunjukkan penurunan pesakit COVID-19 serta kemasukan pesakit baharu sejak 2 minggu lepas. Dalam tempoh tersebut, hanya 66 pesakit COVID-19 sahaja dirawat di unit rawatan rapi ICU. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Arvidianaden dalam kenyataannya memaklumkan kemasukan harian pesakit COVID-19 ke hospital pula seramai 127 orang. Setakat ini penggunaan katil COVID-19 ialah 41% atau 994 katil daripada keseluruhan 2,414 kapasiti katil bukan ICU. Penggunaan katil ICU COVID-19 pula 51% atau 66 katil daripada keseluruhan 130 katil ICU COVID-19. Peralihan Johor ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara berkuat kuasa esok
ternyata memberi kelegaan dan kegembiraan kepada penduduk. Antara kelonggaran yang memberi impak kepada mereka termasuk kebenaran merentas daerah serta aktiviti pelancongan. Tinjauan kru RTM di sekitar Iskandar Puteri mendapati kebenaran rentas daerah memberi peluang kepada masyarakat berjumpa ahli keluarga serta memanfaatkan sektor pelancongan negeri. Saya happy sebab saya ada family dekat daerah lain, jadi kita boleh visit diorang sebab dah lama tak jumpa, and pada masa yang sama mungkin kita boleh support tourism activity dekat dalam negeri yang sama. Rentas daerah, I ada family everywhere. Also kita boleh pergi bercuti. Dah lama tak cuti kan, boleh jalan-jalan. Lepas tu dah kumpul duit dah. So time ni lah kita nak jalan-jalan. Saya fikir dia baik untuk anak-anak lah sebab dia orang pun dah lama duduk kat rumah kan. Dia dapat keluar. Sebab budak-budak pun yang kecil sekarang makin besar kan. Nak kena tengok environment luar, pokok-pokok. Melaka dijangka capai sasaran 90% vaksinasi lengkap populasi dewasa selewat-lewatnya esok. Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Melaka, Datuk Kamil Mohamad berkata, setakat pagi tadi Melaka telah mencapai 89.51%. Jadi dalam konteks vaksinasi di negeri Melaka ni ya, daripada keseluruhan penduduk ya, kita dah mencapai 65.01% daripada jumlah penduduk telah pun divaksinkan, dan kalau kita tengok daripada peratus populasi dewasa yang telah lengkap divaksin ya, lengkap divaksin itu maknanya dia dah menerima dos kedua, dan selepas itu juga ada ikut period yang selepas tu ya, seramai dah mencecah 89.51. Dah dekat ni, dekat nak sampai 90% daripada populasi dewasa yang menerima lengkap vaksin. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program mobilisasi vaksin komuniti Movak kepada orang asli suku Temuan di Kampung Solok, Bukit Putus, Tebung, Alur Gajah. Dalam pada itu, Datuk Kamil memaklumkan bagi populasi remaja, 80.09% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Mengedar 54.72 kilogram dadah. Dua lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sungai Petani. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh Amiruddin Yaakob 31 tahun dan Nur Zaihan Ismail 41 tahun. Mengikut kertas pertuduhan, Amiruddin yang bekerja sebagai peniaga ayam gunting dan Nur Zaihan seorang penganggur didakwa secara bersama mengedar dadah jenis metafetamin. Kesalahan itu dilakukan di hadapan sebuah rumah di Bandar Aman Jaya, Sungai Petani pada 27 September lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B B Akta sama. Jika sabit kesalahan membawa hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan dikenakan tidak kurang 15 sebatan. Kedua-dua tertuduh tidak dibenarkan ikat jamin dan kes disebut semula pada 8 Disember ini. Hujan lebat beserta angin kencang melanda sekitar Perlis kira-kira 4 pagi tadi. Dalam kejadian itu, 4 buah rumah di Kampung Sungai Baru Simpang 4 Arau rosak, termasuk struktur bumbung dan kayu diterbangkan angin. Menurut Esko Kerajaan Negeri Nurul Hisham Yaakob, hujan lebat beserta angin kencang itu berlaku berikutan peralihan monsun timur laut. Banyakkan rumah lama-lama, 2 lebih rumah bertingkat yang mana perlu diteliti oleh Jabatan Baitul Mal untuk bantuan selanjutnya. Dan kita harap bantuan-bantuan yang diberi ini boleh dimanfaat yang sebenar-benarnya untuk membaiki kerosakan.
Beliau yang juga adun Simpang 4 ditemui RTM ketika mengadakan lawatan dan bancian rumah yang rosak akibat ribut bersama pegawai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Ketika ini bantuan awal berupa keperluan makanan disalurkan Pusat Himatdun Simpang 4. 4 pagi dah. Lepas tu dengar pun dah memang bunyi dah memang kuat kan. Tunggu keadaan dah reda sikit, tengok luar semua keadaan semua dah jadi macam ni lah. Sementara itu, pihak MAIPS akan menyalurkan bantuan segera bagi membaiki rumah terbabit sebaik sahaja penilaian kerosakan selesai. Ini musim hujan kan. Kalau boleh, insyaAllah lah kita akan segerakan bantuan. Jangka bila? Tempoh bila? Tak lebih dari seminggu. Ya, insyaAllah. Dari segi bantuan, segi bantuan barangan untuk baik rumah? Kita menyalurkan bantuan kewangan terus kepada tuan rumah dan tuan rumah akan urus sendiri untuk perbaikan. Lima kaki tangan sebuah hospital direman 5 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan berhubung komplot rasuah pengurusan jenazah. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Elina Osman selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor di Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini. Menurut sumber, kesemua suspek berusia 34 hingga 44 tahun itu dipercayai terbabit dalam kegiatan rasuah itu sejak 2019, membabitkan jumlah suapan RM22,000. Kesemua suspek ditahan petang semalam di Pejabat SPRM Selangor ketika hadir memberi keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. AirAsia Malaysia hanya akan menerima penumpang dewasa lengkap divaksin sepenuhnya bagi penerbangannya berkuat kuasa serta-merta. Ketua Pegawai Eksekutifnya Riyad Asmat berkata, penumpang bawah umur 18 tahun yang belum divaksin pula perlu ditemani ibu bapa atau penjaga yang sudah divaksin sepenuhnya. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan ia sebahagian daripada pelan mitigasi COVID-19 AirAsia untuk memastikan standard keselamatan tertinggi bagi tetamu dan kaki tangannya. Semua penerbangan AirAsia hanya akan dikendali juruterbang dan kru kabin yang sudah divaksin sepenuhnya. Begitu juga dengan kaki tangan operasi dan pengendali bagasi di terminal. AirAsia juga mewajibkan tetamu untuk mendaftar masuk secara kendiri melalui AirAsia Super App yang membolehkan mereka melalui proses pelepasan dan menaiki pesawat menggunakan pas masuk elektronik. Malaysia memulakan aksi persahabatan menentang Jordan dengan kekalahan 0-4. Biarpun keputusan itu memerikan, namun pujian wajar diberikan buat skuad kendalian Tan Cheng Ho kerana beraksi dengan baik pada 30 minit pertama perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium King Abdullah II Amman, menyaksikan berupaya menahan asakan tuan rumah pada awal permainan. Bagaimanapun, kesilapan mudah Malaysia dilihat seawal minit ke-34 apabila tidak berjaya menyekat hantaran pantas Ehsan Haddad sebelum dijaringkan oleh Ali Olwan. 3 lagi gol Jordan dijaringkan oleh Oday Al-Saidi pada minit ke-42, Ali Olwan pada minit ke-47 sebelum melengkapkan hat-trick pada minit ke-50. Malaysia akan meneruskan aksi persahabatan menentang Uzbekistan di Stadium Antarabangsa Amman, Jordan Sabtu ini. Kelab bola sepak Jepun Azul Numbazu memaklumkan penyerang mereka Hadi Fayad Abdul Razak kini semakin pulih daripada kecederaan. Berita terbaru itu sekaligus membuka peluang buat pemain Malaysia itu kembali beraksi dalam baki kempen Liga Bola Sepak Jepun J-League musim ini. Perkara tersebut dimaklumkan pengarah urusan Yakult Malaysia Hiroshi Hamada hari ini. He start to use for the training with ball, but he can run in front and back is okay, but still it means that he's moving inside, feel painful with that. But he said also
physical, doctor say, his rehabilitation program is now going smooth way. Then he's hoping to be back to the game in the end of the season in Japan, J3 League, like beginning of November. He'd like to join in the game. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah swasta PKRCS Kendalian Poliklinik Dr. Hanafi berjaya memberi keselesaan kepada pesakit COVID-19 di Perak. Mula dibuka September lalu, inisiatif mewujudkan PKRCS pertama di Perak itu bertujuan membantu meringankan bebanan petugas barisan hadapan di PKRC awam di negeri itu. Laporannya bersama Nur Syahana Kamarudin. Dengan hasrat membantu meringankan kapasiti pesakit COVID-19 di PKRC awam sedia ada, PKRC swasta Poliklinik Dr. Hanafi berjaya merawat lebih 100 pesakit wabak itu di Perak. Beroperasi mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, PKRC itu mampu menampung sehingga 250 pesakit pada satu-satu masa. Menurut pengasasnya, Dr. Hanafi Yahaya, selain itu, fasiliti tersebut bertujuan memberi keselesaan kepada masyarakat yang berkemampuan untuk mendapatkan khidmat kuarantin yang lebih selesa. Jadi bila saya tahu keadaan kepadatan di PKRC awam, saya cuba ikhtiar untuk dapatkan PKRC swasta. So itu yang datangnya idea juga macam mana saya perlu buatnya PKRC swasta kepada golongan-golongan yang mampu dan memerlukan. Jadi bila datang sini, sebolehnya kita, pertama bagi saya lah keselamatan paling penting, kesihatan. Kedua tu keselesaan. Setelah lebih 2 minggu beroperasi, pencapaian bilangan pesakit menggunakan fasiliti tersebut bagi mendapatkan rawatan adalah sangat membanggakan. Menurut Dr. Hanafi, PKRC itu menempatkan pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 menjalani kuarantin kendiri dan mengelakkan peningkatan kes positif. Beliau berkata segala prosedur di PKRC itu adalah sama seperti di PKRC awam sedia ada. Jadi kita perlu ambil dengan ambulans khas, ambulans COVID sahaja, dan di situlah mulanya kerja-kerja klinikal lah. Bila sampai je mereka pesakit akan diperiksa oleh doktor dulu, memastikan pesakit ini adalah dalam kategori 1 dan 2. Di mana untuk pusat kuarantin swasta ni hanya kategori 1 dan 2 saja kami dibenarkan ambil. 3 ke atas kami tak dibenarkan untuk ambil. So kami akan pastikan mereka hari pertama mereka sampai tu, mereka mesti dalam golongan ataupun kategori 1 dan 2. Kalau tidak, kami akan reject, hantar balik semula. Membawa hasrat yang sama dalam usaha membantu negara membendung wabak COVID-19, isterinya Dr. Fariza Sahir turut sama berganding bahu. Sebenarnya masa mula-mula kita join swasta pun sebenarnya dalam hati memang tetap akan bantu hospital kerajaan, bahagian kerajaan. So yang untuk PKRCS ni pun niat kita adalah untuk membantu kawan-kawan di PKRC ataupun di KKM. Bukan sahaja memberi keselesaan kepada pesakit COVID-19, inisiatif yang dilakukan oleh Dr. Hanafi untuk merealisasikan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah swasta pertama ini wajar dipuji dan seharusnya usaha ini diperluas pada masa akan datang. Laporan Nur Syahana Kamarudin, Berita RTM. Baiklah, berita wilayah 7 Oktober 2021 berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama kita lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Terus setia bersama kami yang sahih di Berita RTM. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.